Assalamualaikum warahmatullahi bro-bro sekalian. Selamat pagi. Apa khabar semua? Hari ini dah pemasuk 10 hari bulan Jun tahun 2020. Dan hari ini bermulalah satu fasa yang digelarkan oleh kerajaan sebagai Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun Recovery Movement Control Order. Di mana dalam fasa ini, sahabat-sahabat sekalian, walaupun kita masih lagi berada secara asasnya di dalam PKP, tetapi keberadaan kita dalam PKP ini hanyalah semata-mata untuk memastikan kerajaan ada punca kuasa untuk melaksanakan perintah di bawah Akta 342. Sebab anda kata kalau dia nak bagi lepas terus pun, bermaksud dah tidak ada apa-apa punca kuasa untuk penguatkuasaan bagi pematuhan SOP dan sebagainya. Jadi, walaupun begitu, walaupun namanya PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, tetapi begitu banyak sekali kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada kita, dan ini termasuklah satu perkara yang menjadi idaman kita sekian lama, iaitu kebenaran untuk merentas negeri. Saya yakin ramai di antara sahabat-sahabat yang mengambil peluang ini untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Mungkin ada yang pergi berjumpa dengan sanak saudara, adik-beradik yang selama ini terpisah dan tidak boleh berjumpa walaupun semasa Aidilfitri kerana PKPB. Tetapi kali ini peluang yang ada diambil dengan sebaik-baiknya. Pesan saya kepada anda semua, walaupun dalam kegairahan untuk kita bertemu dengan sanak saudara, dengan ibu bapa, dengan atuk nenek dan sebagainya, berhati-hatilah. Ikutlah segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jaga diri kita, jangan kita pula membawa penyakit ke kampung halaman kita. Dan yang paling penting, jaga diri kita terutamanya. Jadi, mungkin kita tertanya-tanya tahu, adakah kes COVID-19 di seluruh dunia pada ketika ini telah pun menurun? Jawapannya tidak. Kes COVID-19 di negara kita, di seluruh dunia, minta maaf, masih lagi menunjukkan upward trend. Masih lagi menunjukkan trend kenaikan. Dan secara jujurnya, tuan-tuan dan puan sekalian, masih belum ada tanda-tanda untuk kes COVID-19 ini menurun dan menurun. Walaupun kadar kematian di seluruh dunia tidaklah serancak mana jika dibandingkan dengan pandemik-pandemik yang pernah melanda dunia ini satu ketika dahulu. Tetapi jangan dilupakan juga, COVID-19 ini merupakan satu virus yang begitu agresif, di mana kadar jangkitannya adalah terlalu tinggi. Namun begitu, tuan-tuan dan sekalian, walaupun kadar jangkitan di seluruh dunia masih lagi meningkat, kadar jumlah keseluruhan kes di seluruh dunia masih lagi mencanak, sehingga kini telah pun mencatat lebih 7 juta kes di seluruh dunia, tetapi kes di negara kita semakin lama semakin menurun. R0 di negara kita semakin lama semakin mengecil. Dan daily active case kita juga semakin lama semakin mendatar dan menurun dan menurun. Itu bukan satu perkara yang mudah untuk dilakukan. Tak banyak negara yang mampu untuk melaksanakan kejayaan seperti mana yang telah dilaksanakan oleh Malaysia. Banyak negara yang sedang memerhatikan kita dengan mata yang begitu rapat, dengan pandangan yang begitu jitu, cuba untuk belajar bagaimanakah caranya negara kita ini menangani masalah COVID-19 ini dengan jayanya, alhamdulillah, sehingga kini menyaksikan kita antara negara yang mempunyai kadar kesembuhan yang antara yang tertinggi di dunia. Dan segalanya perlulah kita kreditkan kepada yang pertamanya Kerajaan Malaysia melalui Majlis Keselamatan Negara, MKN. Di mana MKN ini bertanggungjawab untuk mengawal selia keadaan darurat seperti ini untuk memastikan segala arahan, segala task, segala tindakan dapat dilakukan secara sistematik dan juga secara tersusun bagi memudahkan pihak-pihak yang tertentu, pihak-pihak berkuasa mengawal selia keadaan. Dan macam mana kita tahu, MKN ini diketuai oleh Perdana Menteri kita, abah kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan secara asasnya, tuan-tuan dan puan sekalian, saya berani mengatakan bahawa seluruh rakyat Malaysia benar-benar approve akan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam menangani masalah COVID-19 ini. Bahkan kalau saya boleh panjangkan sedikit, Tan Sri Muhyiddin bukan sahaja terpaksa berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, tetapi dalam masa yang sama juga, beliau terpaksa berhadapan dengan kemelut politik yang tidak menentu,
akibat daripada permainan Pakatan Harapan dan juga masalah ekonomi yang semakin menjunam bukan sahaja di negara ini tetapi di seluruh dunia. Namun alhamdulillah, kepimpinan beliau berjaya memastikan negara kita tidak terjejas secara dasarnya dengan perkara-perkara ini. Di mana kalau kita dapat perhatikan, kes COVID-19 semakin lama semakin menurun. Dalam masa yang sama juga, krisis politik berjaya diselesaikan buat sementara waktu, dan juga masalah ekonomi juga tidaklah begitu kuat menghentam negara ini sehingga menyebabkan kita terpaksa mengikat perut dan sebagainya. Seperti kata beliau dalam banyak ucapan beliau, yang penting masih ada makanan di atas meja. Kita juga wajib untuk mengucapkan tahniah dan syabas, memberikan penghargaan kepada kluster keselamatan di bawah menterinya iaitu Datuk Seri Ismail Sabri, di mana kluster kanan keselamatan ini benar-benar menjalankan tugas dengan ampuh mengikut segala garisan yang telah ditetapkan melalui Akta 342 sehingga membolehkan segala tindakan pencegahan, segala tindakan penguatkuasaan, segala tindakan pengawalan dapat dilakukan dengan ampuh dan juga sistematik. Dan yang paling utama, tuan-tuan dan puan sekalian, wajiblah kita mengucapkan tahniah dan syabas kepada Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah pimpinan menterinya iaitu Datuk Dr. Adham Baba yang berjaya memastikan segala tindakan berkaitan dengan pengawalan penyakit ini dapat dilakukan dengan ampuh dan jitu. Dan suka juga saya ingin menyampaikan penghargaan yang tidak terhingga kepada Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan kita, yang diiktiraf sebagai antara 3 doktor yang paling terkemuka di dunia dalam menangani masalah COVID-19 ini. Datuk Dr. Nur Hisham dapat menyerlah kerana Dr. Adham tidak berada di laluan beliau. Dr. Adham memberikan laluan sepenuhnya kepada Datuk Dr. Nur Hisham untuk mengawal selia tentang hal perihal kesihatan dan juga peredaran wabak COVID-19, di mana Dr. Adham menjalankan kerja-kerja administratif dan juga kerja-kerja ministeri. Dan dalam satu wawancara bersama-sama dengan bernama, Datuk Dr. Nur Hisham seringkali menyatakan bahawa kejituan pentadbiran Muhyiddin Yassin ini dan juga kesanggupan kerajaan untuk mendengar nasihat penjawat awam adalah kunci kepada kejayaan kita untuk menangani masalah COVID-19. Ternyata kerajaan kita sekarang ini bukanlah kerajaan syok sendiri, tetapi kerajaan yang benar-benar mengambil input daripada pelbagai pihak dalam usaha untuk mengawal masalah ini bersama-sama. Dan sebagai buktinya, sebagai kesannya, satu ketika dahulu, ketika 18 hari bulan Mac tahun 2020, negara kita berada antara top 20 kes COVID-19 di seluruh dunia dan merupakan negara yang mempunyai kadar jangkitan tertinggi di Asia Tenggara. Kita lajukan ke 3 bulan selepas itu, 10 hari bulan Jun tahun 2020, negara kita berada di kedudukan ke-63 dunia dan mempunyai kadar kesembuhan antara yang tertinggi di dunia. Syabas dan tahniah saya nak ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat. Dan melalui video ini juga, saya ingin mengucapkan syabas, tahniah dan juga jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada para frontliners kita, para doktor, para MO, para HO, para MA, para nurse, anggota polis, anggota tentera, anggota rela, anggota penguatkuasa, anggota JPAM dan pelbagai lagi pihak yang tidak mampu untuk saya sebutkan di sini, kerana jasa-jasa anda dalam memastikan rakyat negara ini benar-benar sihat dan selamat daripada masalah pandemik COVID-19. Andalah wira sebenar negara. Mereka di bahagian pentadbiran, bahagian kementerian, bahagian pengurusan, mereka mampu untuk merangka strategi dan juga merangka pelan tindakan. Andalah para frontliners yang memastikan segala SOP, segala cadangan, segala pelan tindakan itu dapat dilaksanakan dengan sepenuh hati dan juga dengan terbaiknya, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada para frontliners kita. Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Malaysia, anda yang menonton video ini, kerana tanpa disiplin daripada anda, tanpa kerjasama daripada anda, kita semua selaku rakyat Malaysia dalam mendengar
kata-kata daripada kerajaan, juga arahan daripada pihak berkuasa, semua ini tidak mungkin akan terjadi sebenarnya. Oleh kerana anda begitu berdisiplin, mendengar kata, dan yang paling penting mematuhi setiap arahan, alhamdulillah Allah izinkan kita berada pada ketika yang kita berada pada ketika ini. Pastikan kita terus untuk mendisiplinkan diri kita. Terimalah segala norma baharu ini dengan seadanya, dan sama-samalah kita memanjatkan doa kehadrat Allah SWT agar kita dapat keluar sepenuhnya daripada masalah pandemik COVID-19 ini, dan juga kita panjatkan doa agar Allah segera mengangkat kembali virus ini daripada melanda di seluruh dunia. Doakan juga rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang berada di luar sana. Tidak semua yang beruntung seperti kita. Bahkan ramai yang sedang menderita kerana COVID-19. Kita doakan kesejahteraan mereka bersama, kerana sesungguhnya kita semua adalah penghuni di bumi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati pelepasan yang ada, dan jangan lupa kita jaga kita. Jumpa lagi. Bye-bye.